Ya. Cik Rahim, kalau saya ada masuk beberapa sedikit petua-petua tu, kalau dia Teruskan. teruskan lah. This Okey, baik. is your floor. Whatever you want to say, you say. Okey, baik. Okay. Okey, selamat malam juga untuk Ibu para bapa. waris, ibu bapa, penjaga yang ada bersama-sama dengan anak masing-masing. Terima kasih saya ucapkan. Inilah peluang yang perlu direbut kerana ini teknik garis dan butang ni merupakan satu platform yang sangat, saya rasa yang sangat istimewa, yang sangat baik sekiranya murid-murid dapat menguasainya. Okey, saya dimaklumkan oleh Encik Rahim bahawa murid-murid telah pun menguasai teori. Jadi hari ini kita akan pergi terus kepada praktikal. Okey, sebelum tu objektif pada malam ini, okey, di akhir bengkel lah, kita panggil lah bengkel pada malam ini, murid-murid sudah pun mengenali nombor beserta butang dan juga garis. Murid sudah pun mengenali pasangan nombor masing-masing. Murid sudah pun mengenali kumpulan masing-masing. Ada kumpulan besar, ada kumpulan kecil, dan ini yang terakhir sekali. Cikgu harap murid-murid dan para ibu bapa dapat mendarab sepantas kilat. Selalunya sepantas kilat ni cepatlah. Okey. Paling cepat pun 6 saat lah. Paling maksudnya bawah daripada 6 saat lagi bagus. Ini adalah objektif kita pada malam ini. Cikgu terus pergi kepada praktikal. Okey. Ini adalah gabungan nombor-nombor sipir, nombor-nombor 1 hingga 9 bersama dengan butang dan garis. Cikgu terus pergi praktikal lah. Ini praktikal. Okey, praktikal ni adalah petua daripada cikgu lah untuk memudahkan kamu sebab dia kamu jangan keliru kamu boleh gunakan apabila darab ini sebenarnya adalah penambahan berulang. Kena ingat dia penambahan berulang, itu adalah sipir. Dan cikgu ingin betulkan balik. Setengah-setengah murid ataupun setengah-setengah ibu bapa ataupun setengah guru pun mengatakan bahawa kalau murid tak hafal sipir, dia tak pandai sipir. Cikgu rasa itu salah. Bagi cikgu, kalau murid itu dapat menjawab soalan dengan menggunakan sipir, menggunakan pelbagai strategi, itu dikira dia sudah menguasai sipir. Tak hafal, jangan risau. Tak hafal, tak apa. Yang penting kita ada teknik dan strategi. Okay? Dalam soalan dia bukan minta kita hafal pun kan. Dia minta kita tulis. Sekiranya kamu nampak nombor kecil bertemu nombor kecil, biarkan. Bukan biarkan, jangan jawab. Nanti ada nanti cara bagaimana nak biarkan tu. Nombor kecil bertemu dengan nombor besar, biarkan juga. Tetapi kalau nombor besar bertemu dengan nombor besar, dia sudah jadi meletup. Pernah tengok rancangan meletup kan? Bagaimana dia meletup tu nanti kita tengok. Boy, tengok dah kan? Nabil tu kan? Bagaimana meletup tu maksudnya dia special lah. Okey? Kamu pun dah tahu dah. Okey, mari kita lihat. Ini. Cikgu nak tanya seorang murid. Tolong bagi dekat cikgu satu contoh nombor kecil bertemu dengan nombor kecil. Okey, bagi satu contoh nombor kecil bertemu dengan nombor kecil. Siapa nak bagi contoh? Okey, nombor kecil bertemu dengan nombor kecil. Siapa ada contoh? Nombor kecil. Nombor kecil tu ialah 1, 2, 3, 4. Itu adalah nombor kecil. Bertemu dengan nombor kecil. Siapa nak bagi contoh? Nombor kecil darab dengan nombor kecil. Cikgu Sabura bagi satu contoh dulu. Okey, nombor kecil bertemu dengan nombor kecil. Katalah 2 kan kecil. Darablah dengan 3. Ini nombor kecil bertemu dengan nombor kecil. Okey, petua tadi biarkan. Bukan biarkan, jangan tak jawab. Okey, sebenarnya biarkan ni adalah kita boleh buat penambahan berulang. Maksudnya 2 ada 3 kali atau 3 ada 2 kali. Okey, pada pendapat cikgu, kita pilih nombor yang besar inilah 3 ni. Kita ambil 3 ni sebagai kunci dia untuk kita susun. 3 ada 2 kali. Jadi kita susunlah 3. Sama ada kamu nak susun secara lazim pun boleh
Ataupun kamu nak susun secara bentuk mendata pun boleh. Macam ni. Dua-dua boleh. Ada murid cakap, "Alah cikgu, kacang ya cikgu, senang ya cikgu." Jangan cakap begitu. Sebab benda yang senang inilah kadang-kadang kamu boleh salah. Macam mana cara nak jawab dia? Kita pun bilanglah dia punya butang. Kamu pun dah tahu kan di mana kedudukan butang dia? Kita bilang butang dia. Berapa murid-murid? Jawapan dia? Cakap butang dia. 6. Pandai. Ini pun sama juga. Kita bilang, kita pun dapat 6. Tak kisahlah butang tu sama ada kamu nak letak pensel ke, nak tekan-tekan ke, ataupun kamu nak ketuk dengan jari pun boleh. Pelbagai teknik, pelbagai strategi, pelbagai kaedah. Any method awak boleh guna. Ini adalah kecil dengan kecil. Siapa ada contoh lain? Kecil dengan kecil. Siapa ada contoh lain? Boleh bagi tahu cikgu. Cikgu dah bagi satu contoh. Saya. Siapa? Bagus. Siapa? Nak apakah contoh kecil bertemu kecil? 2 darab 4. Pandai. Tanya. 2 darab 4. Ataupun 4 darab 2. Boleh kan? Sipir ni dia boleh terbalik kan? 2 ini kecil, 4 pun kecil. Petua dia biarkan. Biarkan tu maksudnya kita kena buat penambahan berulang. So, petuanya ialah ambil nombor yang besar. Kenapa besar? Mesti ada tanya, kenapa besar? Kalau besar, kita susun nombor tersebut sikit. Kalau kecil, kita susun nombor tersebut banyak. Selalunya murid-murid kalau susun banyak, kesilapan boleh berlaku. Jadi kita nak kurangkan kesilapan tu, kita ambil nombor besar ni. Tidak 4. 4 ada 2 kali. 4. Kita bilanglah dia punya butang kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau kamu bilang dengan penuh bersopan, dapatlah jawapan dia 8. Faham tak lagi murid-murid? Faham. Pandai, bagus, amazing. Kecil bertemu kecil, biarkan selesai. Sekarang kita nak pergi besar bertemu kecil ataupun kecil bertemu besar. Dia boleh terbalik tau. Jangan kamu risau. Besar darab kecil, kecil darab besar pun sama. Kecil darab dengan besar sama. Kalau 5 darab 9? 5 darab 9 besar bertemu besar. Nanti sekejap lagi. Kita ada tiga stesen nanti. Ni dah masuk 2 stesen yang kedua. Iaitu kecil bertemu besar dulu. Sekejap lagi besar bertemu besar, nanti cikgu bagi tahu meletup. Kan? Kecil bertemu besar sama dengan besar bertemu kecil. Cikgu bagi satu contoh. 4 darab 5. Pandai. Wah, seronoknya malam ni cikgu mengajar. Ada murid yang pandai. 4 ni kecil, 5 ni besar. Ataupun 5 ni besar, 4 ni kecil. Cara kita nak jawab kalau murid tu tak hafal. 4 kali 5 dia pun diam. Tapi jangan risau. Ambil pensel, ambil kertas, buat sedikit contingan, dapat jawapan. Awak sudah menguasai sipir dengan hebat. Jangan banding dengan kawan yang dah hafal tu. Biarkan kat dia. Awak kena meletup dengan diri awak sendiri. Tahu? Jangan kita compare diri kita dengan orang lain. 4 darab 5. Macam tadi, petua dia biarkan. Biarkan ni adalah sipir nambahan berulang. Maksudnya kunci dia 5. 5 ni besar. 5 ada 5 kali. So kita boleh susun secara melentang boleh, secara lazim boleh. Ni melentang, cikgu buat melentang lah ni. 5. So kita pun bilang lah. 5 ni ada garis kan? Ada.